Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kumpulan kami iaitu kumpulan A-Team akan membentangkan mengenai topik di bawah bab 9 iaitu nilai budaya. Melalui topik nilai budaya ini, kami akan membincangkan mengenai definisi nilai budaya, dimensi budaya hot state, projek globe dan juga kepentingan nilai budaya. Nilai budaya secara umumnya mempengaruhi sifat, pemikiran, perasaan dan tingkah laku individu dalam budaya tertentu. Budaya didefinisikan sebagai nilai, kepercayaan, motif, identiti dan interpretasi yang dihasilkan dari pengalaman umum masyarakat yang disebarkan dari generasi ke generasi. Ianya penting bagi syarikat multinasional dalam perbezaan gaya pengurusan, pendekatan perundingan dan pilihan ganjaran. Dimensi budaya pertama ialah dimensi budaya Hofstede. Nilai budaya Hofstede adalah nilai budaya yang paling terkenal diperoleh dari kajian pada akhir 1960-an dan awal 1970-an oleh Geert Hofstede. Penyelidikannya menunjukkan bahawa pekerja yang bekerja di pelbagai negara cenderung mengutamakan nilai yang berbeza dan nilai-nilai tersebut dikelompokkan menjadi beberapa dimensi yang berbeza. Penyelidikan Hofstede juga memperkenalkan skor pada setiap dimensi untuk pelbagai budaya, memberikan penyelidik alat kuantitatif untuk meringkaskan dan membandingkan serta membezakan budaya pelbagai masyarakat. Saya akan menerangkan dengan lebih lanjut beberapa negara yang mempunyai skor tertinggi atau rendah pada dimensi Hofstede. Yang pertama, individualism dan kolektivism. Individualism adalah lawan bagi kolektivism. Individualistik ialah kerangka sosial yang longgar di mana seseorang hanya menjaga diri sendiri dan keluarga terdekat. Dari sudut pandang individualism, seseorang hanya menguruskan dirinya dan keluarga terdekat sahaja. Biasanya, organisasi dibahagikan menjadi jabatan tetapi kurang interaksi atau langsung tiada interaksi antara jabatan-jabatan yang berbeza. Negara yang mengamalkan budaya ini ialah Amerika Syarikat, Belanda dan Perancis. Kolektivistik pula ialah kerangka sosial yang ketat di mana seseorang menjaga anggota kumpulan yang lebih luas dan setia kepada mereka. Ia juga membawa maksud seseorang sejak lahir berintegrasi ke dalam satu kelompok yang besar. Organisasi tidak mempunyai jabatan dan pekerja bebas mengambil bahagian dalam semua tugas tanpa mengira peranannya. Organisasi mempunyai sesi sumbangsaran untuk menghasilkan idea baru di mana semua pekerja dalam organisasi dapat memberikan input tanpa mengira peranan dan status. Negara yang mengamalkan budaya ini ialah Indonesia, China dan Afrika Barat. Elemen dimensi budaya Hofstede yang kedua ialah jarak kuasa. Jarak kuasa yang rendah menunjukkan kuasa diagihkan secara seragam di mana ia berkemungkinan dengan cara yang lebih seimbang. Organisasi yang dibentuk merupakan organisasi tanpa model hierarki tertentu di mana pembahagian kuasa adalah sama. Keputusan boleh dibuat oleh individu-individu lain di dalam organisasi dan dipertimbangkan sebelum keputusan penting dibuat. Walaupun pemimpin dihormati, keputusan mereka masih boleh dipertikaikan. Mereka tidak takut akan ketidaksetujuan dalam perbincangan dan saling bekerjasama. Negara yang mengamalkan budaya ini ialah Amerika Syarikat, Jerman dan Belanda. Jarak kuasa yang tinggi pula menunjukkan kuasa biasanya diagihkan secara tidak seragam dalam organisasi. Organisasi yang dibentuk ialah organisasi dengan hierarki yang ketat dan proses pembuat keputusan adalah dari atas ke bawah. Kuasa untuk membuat keputusan terletak pada pengurusan atasan dan pihak bawahan tidak memiliki kuasa membuat keputusan. Mereka takut akan ketidaksetujuan dalam perbincangan dan saling tidak mempercayai antara satu sama lain. Negara yang mengamalkan budaya ini ialah Rusia, China dan Indonesia. Elemen dimensi budaya Hofstede yang ketiga ialah pengelakkan ketidakpastian. Ketidakpastian menunjukkan adanya kerisauan dan keinginan masyarakat untuk dapat meramal situasi yang akan datang. Dimensi ini merupakan proses di mana individu dalam suatu negara lebih cenderung untuk memilih situasi tidak berisiko berbanding situasi yang berisiko. Pengelakkan ketidakpastian yang rendah ialah budaya bertoleransi dengan situasi yang tidak menentu dan menghargai idea serta tingkah laku yang tidak biasa.
Budaya ini menunjukkan hanya sedikit daya tahan untuk berubah dan penerimaan yang tinggi. Pemimpin dapat dikategorikan sebagai seorang fasilitator dan organisasi hanya mempunyai peraturan yang sedikit. Organisasi mengutamakan inovasi dan pencapaian serta melakukan pembelajaran secara terbuka. Negara yang mengamalkan budaya ini ialah Amerika Syarikat, Indonesia dan Belanda. Pengelakkan ketidakpastian yang tinggi pula ialah budaya berasa terancam oleh situasi yang tidak menentu dan sama-sama serta bergantung pada peraturan formal untuk mewujudkan kestabilan. Budaya ini menunjukkan konservatisme dan ketahanan yang tinggi untuk berubah dan menerima idea baru. Pemimpin dapat dikategorikan sebagai seorang pakar dan organisasi mempunyai banyak peraturan formal. Organisasi mengutamakan ketepatan dan keselamatan serta melakukan pembelajaran secara berstruktur. Negara yang mengamalkan budaya ini ialah Jepun, Rusia dan Perancis. Elemen dimensi budaya Hofstede yang keempat ialah maskulin dan feminin. Maskulin ialah budaya menghargai ciri-ciri lelaki yang stereotip, termasuklah persaingan, ketegasan, pengumpulan kekayaan dan harta benda. Negara yang mengamalkan budaya ini ialah Amerika Syarikat, Jepun dan Jerman. Feminin pula ialah budaya menghargai ciri-ciri wanita yang stereotip, termasuklah menjaga orang lain dan mengambil berat tentang kualiti hidup. Negara yang mengamalkan budaya ini ialah Belanda, Rusia dan Perancis. Organisasi di mana pekerja lelaki mendominasi rakan wanita mereka akan mengikuti dasar yang berbeza berbanding dengan organisasi di mana wanita mempunyai peranan utama dalam proses membuat keputusan organisasi. Elemen dimensi budaya Hofstede yang terakhir ialah orientasi jangka panjang dan jangka pendek. Orientasi jangka pendek bermaksud budaya menekankan nilai-nilai yang lebih berorientasikan masa lalu dan masa kini seperti menghormati tradisi dan memenuhi kewajipan. Organisasi juga enggan untuk melepaskan amalan tradisional dan menerima yang baru. Orientasi jangka pendek memberikan tumpuan kepada masa kini atau masa lalu yang dianggap lebih penting daripada masa depan. Tradisi, hierarki sosial semasa dan pemenuhan kewajipan sosial akan dihargai. Mereka berpendapat kepuasan segera adalah lebih penting daripada kepuasan jangka panjang. Negara yang mengamalkan budaya ini ialah Amerika Syarikat, Rusia dan Afrika Barat. Orientasi jangka panjang pula ialah budaya menekankan nilai-nilai yang lebih berorientasikan masa depan seperti kegigihan, kemajuan dan berjimat cermat. Organisasi lebih terbuka untuk menerima perubahan dalam cara operasi mereka dengan mengingat kesejahteraan dan keadaan jangka panjang. Orientasi jangka panjang berfokus pada menghargai kebajikan. Mereka bersedia untuk melambatkan kejayaan sosial jangka pendek atau bahkan kepuasan emosi jangka pendek untuk mempersiapkan masa depan. Negara yang mengamalkan budaya ini ialah China, Jepun dan Belanda. Seterusnya ialah Project GLOBE, iaitu Global Leadership and Organizational Behaviour Effectiveness. Project GLOBE merupakan satu kumpulan yang terdiri daripada 170 penyelidik dari 62 budaya yang telah mengkaji 17,300 pengurus di 951 organisasi sejak tahun 1991. Tujuan utama Project GLOBE adalah untuk mengkaji kesan budaya pada keberkesanan pelbagai sifat, tingkah laku dan amalan pemimpin. Dalam mencapai tujuan itu, penyelidik projek meminta para pengurus untuk menilai nilai-nilai yang ada dalam organisasi mereka dan dalam masyarakat mereka. Penyelidikan itu mengenal pasti 9 kecekapan budaya dan mengelompokkan 62 negara ke dalam 10 kelompok masyarakat yang mudah digunakan. Sebilangan dimensi tersebut dapat dilihat sebagai ulangan karya Hofstede. Penyelidik GLOBE menggunakan data yang diperoleh untuk mengklasifikasikan negara ke dalam kumpulan budaya yang dikelompokkan berdasarkan kesamaan budaya kerana keadaan geografi dan iklim bersama, di mana ia mempengaruhi persepsi dan tingkah laku. Berikut merupakan kelompok budaya yang telah dibahagikan kepada 10 kumpulan. Dimensi nilai budaya GLOBE.
9 dimensi yang menggambarkan perbezaan budaya kebangsaan ialah: pertama ialah jarak kuasa. Jarak kuasa ialah sejauh mana ahli organisasi atau masyarakat bersetuju dengan perbezaan kuasa. Negara yang mempunyai jarak kuasa yang tinggi ialah India, Meksiko dan Filipina, manakala negara yang mempunyai jarak kuasa yang rendah pula ialah Amerika Syarikat, Australia dan Israel. Kedua ialah pengelakkan ketidakpastian, di mana pemimpin atau individu itu berusaha untuk mengelakkan dan mengurangkan ketidakpastian masa hadapan. Negara yang mempunyai pengelakkan ketidakpastian yang tinggi ialah Perancis, Jepun dan Costa Rica, manakala negara yang mempunyai pengelakkan ketidakpastian yang rendah ialah Amerika Syarikat, India dan Sweden. Yang ketiga ialah kolektivisme institusi, iaitu arah tuju kumpulan atau matlamat organisasi itu dan macam mana penekanan individualistik atau kolektivistik. Negara yang mempunyai kolektivisme institusi yang tinggi ialah Sweden, Jepun dan Singapura, manakala negara yang mempunyai kolektivisme institusi yang rendah ialah Jerman, Argentina dan Itali. Keempat ialah kolektivisme dalam kumpulan, iaitu sejauh mana individu menyatakan kebanggaan, kesetiaan dan kerjasama kumpulan untuk menjayakan matlamat organisasi itu. Negara yang mempunyai kolektivisme dalam kumpulan yang tinggi ialah India, Mesir dan China, manakala negara yang mempunyai kolektivisme dalam kumpulan yang rendah ialah Sweden, New Zealand dan Finland. Yang kelima ialah kesaksamaan jantina, di mana untuk mengelakkan diskriminasi jantina. Negara yang mempunyai kesaksamaan jantina yang tinggi ialah Sweden, Poland dan Costa, manakala negara yang mempunyai kesaksamaan jantina yang rendah ialah Jepun, Itali dan Mesir. Keenam ialah ketegasan. Ketegasan adalah sejauh mana individu berdebat, berkonfrontasi dan agresif berbanding dengan kerjasama. Negara yang mempunyai ketegasan yang tinggi adalah Amerika Syarikat, Jerman dan Meksiko, manakala negara yang mempunyai ketegasan yang rendah adalah Switzerland dan New Zealand. Yang ketujuh ialah orientasi masa depan, iaitu bagaimana pemimpin ataupun organisasi merancang pelaburan masa depan dan bagaimana hendak membuat keputusan. Negara yang mempunyai orientasi masa depan yang tinggi ialah Kanada, Switzerland dan Malaysia, manakala negara yang mempunyai orientasi masa depan yang rendah ialah Poland, Argentina dan Rusia. Yang ke-8 ialah orientasi prestasi, iaitu sejauh mana inovasi, standard tinggi dan prestasi cemerlang digalakkan dan dihargai. Negara yang mempunyai orientasi prestasi yang tinggi ialah Amerika Syarikat dan negara-negara Eropah, manakala negara yang mempunyai orientasi prestasi yang rendah ialah Argentina, Rusia dan Yunani. Yang terakhir ialah orientasi berperikemanusiaan, iaitu sejauh mana keadilan, kemurahan hati dan kebaikan didorong dan dihargai. Negara yang mempunyai orientasi berperikemanusiaan yang tinggi ialah Filipina, Ireland dan Mesir, manakala negara yang mempunyai orientasi berperikemanusiaan yang rendah ialah Perancis, Jerman dan Singapura. Setelah mengkaji secara mendalam mengenai penyelidikan, Globe secara berkelompok mengumpulkan lebih dari 21 dimensi kepemimpinan utama menjadi 6 dimensi kepemimpinan global dan membuat cadangan mengenai bagaimana dimensi budaya dan kepemimpinan dapat membezakan pengaruh satu negara dari satu negara lain. Seterusnya ialah kepemimpinan tersirat yang disokong secara budaya, iaitu CLT. 6 dimensi globe kepemimpinan tersirat yang disokong secara budaya adalah: yang pertama ialah karismatik ataupun kepimpinan berbasis nilai, iaitu mencerminkan kemampuan untuk memberi inspirasi, memotivasi dan mengharapkan hasil prestasi tinggi dari orang lain berdasarkan nilai teras yang dipegang teguh. Kedua ialah kepimpinan berorientasikan pasukan, iaitu menekankan pembinaan pasukan yang berkesan dan pelaksanaan tujuan atau matlamat bersama di antara ahli pasukan. Yang ketiga ialah kepimpinan partisipatif, iaitu mencerminkan sejauh mana pengurus melibatkan orang lain dalam membuat dan melaksanakan keputusan. Yang keempat ialah kepemimpinan berorientasikan manusia, mencerminkan kepemimpinan yang menyokong dan bertimbang rasa
serta merangkumi belas kasihan dan kemurahan hati. Kelima ialah kepimpinan autonomi, iaitu merujuk kepada sifat pemimpinan yang bebas dan individualistik. Yang keenam ialah kepimpinan pelindung diri, iaitu berfokus untuk memastikan keselamatan dan keselamatan individu dan kumpulan melalui peningkatan status dan menyelamatkan wajah. Pelbagai kepentingan nilai budaya dalam sesebuah organisasi, antaranya ialah ketangkasan. Pekerja dapat bertindak balas dengan cepat dan berkesan terhadap perubahan di pasaran dan pantas merebut peluang baru. Selain itu, integriti. Pekerja secara konsisten bertindak secara jujur dan beretika. Seterusnya, dari segi kerjasama, pekerja bekerjasama dengan baik dalam pasukan mereka dan di pelbagai bahagian organisasi. Itu sahaja dari kami. Terima kasih.